Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi mendengar taklimat pentaksiran kemasukan sekolah khusus iaitu PKSK untuk tahun 2020. Pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK. Satu sistem permohonan kemasukan murid ke sekolah khusus dibangunkan secara single entry point, iaitu satu kaedah baru pentaksiran standard secara berpusat digunakan untuk kemasukan murid ke tingkatan 1 dan tingkatan 4 ke sekolah khusus. Bagi sekolah berasrama penuh (SBP), terdapat 9,350 kekosongan yang perlu diisi untuk tahun hadapan. Manakala bagi sekolah menengah kebangsaan agama (SMKA), terdapat 9,014 kekosongan yang perlu diisi bagi tingkatan 1 pada tahun hadapan. Kita ada sebanyak 576 pusat pentaksiran PKSK di seluruh negara pada tahun ini. Kita pergi kepada fasa proses pengambilan. Bagi yang ingin mengisi PKSK, pertama anda perlu melayari laman web spskt1.moi.gov.my. Permohonan dalam talian adalah bermula dari 7 September hingga 2 Oktober 2020. Setelah melengkapi semua maklumat yang diperlukan, seterusnya kita perlu semak pusat PKSK untuk tingkatan 1, iaitu bermula 7 hingga 23 Oktober 2020. Manakala untuk tarikh pengambilan ujian PKSK iaitu bermula 12 hingga 23 Oktober 2020. Seterusnya pemilihan ianya bergantung kepada bahagian-bahagian dan agensi berkaitan, dan seterusnya tawaran untuk iaitu kita boleh cek keputusan kemasukan ke sekolah khusus bagi tingkatan 1 iaitu bermula 15 Januari 2021 juga di laman web yang sama iaitu spskt1.moi.gov.my. Dan sekiranya kita gagal untuk menempatkan diri ke sekolah yang kita ingin, boleh membuat rayuan iaitu bermula 15 hingga 29 Januari 2021 di laman web yang sama iaitu spskt1.moi.gov.my. Kita rujuk format pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Di sini kita dapat lihat ada 3 bahagian iaitu bahagian A, kecerdasan insaniah, bahagian B, kecerdasan intelek, dan bahagian C, artikulasi penulisan. Bagi bahagian A dan B, kaedah yang digunakan adalah secara dalam talian dan jenis item adalah objektif aneka pilihan. Untuk cakupan isi kandungan bagi bahagian A dan B iaitu berasaskan EQ, SQ dan SSQ iaitu intellectual dari segi pengetahuan am dan juga penyelesaian masalah. Wajaran skor bagi bahagian A dan B adalah 20% dan 70%. Bagi bahagian C iaitu artikulasi penulisan, kaedah yang digunakan adalah berbentuk bertulis, jenis item adalah subjektif dan tajuk yang telah ditetapkan. Manakala wajaran skornya adalah sebanyak 10%. Kita rujuk jadual sesi pentaksiran. Di sini terdapat 3 sesi iaitu sesi 1, sesi 2 dan sesi 3. Untuk mengambil ujian PKSK, anda memang telah ditetapkan oleh sistem sama ada akan mengambil sesi 1, sesi 2 ataupun sesi 3. Sesi 1 adalah bermula 7.30 pagi hingga 10.30 pagi. Sesi 2 bermula 9.45 pagi hingga 1 petang, manakala sesi 3 1.30 pagi, 1.30 petang hingga 4.30 petang. Seterusnya persediaan pemohon. Pertama, semak dan cetak. Slip untuk menduduki PKSK boleh disemak dan dicetak di laman web spskt1.moi.gov.my.
Okey, seterusnya di slip tersebut terdapat tarikh, masa dan sesi PKSK yang akan diduduki. Seterusnya, keperluan. Apa yang perlu dibawa bersama? Pertama, my kit. Kedua, slip menduduki PKSK. Dan yang ketiga, alat tulis. Seterusnya, pakaian. Pakaian adalah seragam sekolah, iaitu pakaian lengkap seragam sekolah sepanjang PKSK. Seterusnya, kesihatan. Sila pastikan anda sihat, tidak bergejala, memakai penutup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal. Kita boleh rumuskan di sini tarikh-tarikh penting untuk PKSK. Okey, ibu bapa tolong beri perhatian, tolong alert pada tarikh-tarikh ini ya. Pertama, permohonan dalam talian bagi tingkatan 1 bermula 7 September hingga 2 Oktober 2020. Kedua, semakan pusat PKSK iaitu bermula 7 hingga 23 Oktober 2020. Yang ketiga, pelaksanaan PKSK iaitu bermula 12 hingga 23 Oktober 2020. Yang seterusnya, nombor 4, semakan keputusan ke sekolah khusus iaitu bermula 15 Januari 2021. Dan pendaftaran di sekolah adalah 16 Februari 2021. Rayuan boleh dibuat bermula 15 hingga 29 Januari 2021. Okey, ini merupakan laman web yang perlu kita ingat kerana laman web ini adalah penting untuk kita buat permohonan, untuk kita semak, untuk kita rayu. Okey, iaitu di spskt1.moi.gov.my. Okey, saya akan terangkan sedikit bagaimana untuk kita mengisi borang permohonan PKSK ini secara atas talian. Pertama, kita perlu membuka laman web spskt1.moi dan paparan ini akan keluar. Seterusnya, paparan login. Kita perlu masukkan nombor MyKad pemohon iaitu pemohon bagi anak yang tahun 6 sekarang dan juga seterusnya nombor MyKad penjaga utama. Seterusnya, klik untuk login. Kemudian akan terpapar status pengisian permohonan. Okey, kalau tadi kita nampak semua status ini pangkah merah dan sekarang kita boleh tengok status ni dah bertukar menjadi hijau. Bermaksud semua maklumat yang diperlukan telah lengkap. Okey. Kalau dah berpuas hati, boleh klik untuk cetak borang permohonan. Nampak perhatian kat sini. Dia kata cetakan boleh dibuat sehingga tarikh tutup permohonan. Okey, maknanya selepas tarikh tutup permohonan dah tak boleh cetak lagi. Jelas ya? Paparan seterusnya apabila kita tekan maklumat pemohon adalah ini, maklumat diri. Okey, dia akan suruh kita isi semua kemahiran jawi, kemahiran Al-Quran, sijil agama dan juga penyakit alahan. Bagi kemahiran jawi, sila nyatakan tahap pencapaian membaca Al-Quran pemohon dengan memilih ruang berkaitan berdasarkan butiran yang dipaparkan, iaitu cemerlang, baik, sederhana dan lemah. Anda boleh merujuk kepada UPKK, keputusan UPKK ataupun rujuk kepada ustazah ataupun guru agama di sekolah. Juga sama, kemahiran Al-Quran juga boleh rujuk UPKK ataupun guru agama.
Bagi CJ Agama, sekiranya anda mengikuti ataupun anda telah mengambil ujian penilaian kelas KAFA iaitu UPKK, klik UPKK. Sekiranya tiada, klik tiada CJ Agama. Okey, bagi penyakit alahan, sekiranya ada, buat pilihan. Sila nyatakan penyakit atau alahan pemohon dan sekiranya tiada, klik tiada. Seterusnya kita pergi kepada maklumat ibu bapa. Ini merupakan sekiranya ibu atau bapa merupakan alumni SBP, nyatakan nama sekolah pendidikan menengah bapa dengan membuat pilihan yang telah disediakan. Okey, seterusnya pilih nama sekolah berkaitan seperti yang dipaparkan. Sekiranya bapa ataupun ibu pernah belajar di SBP ataupun sekolah agama yang dinyatakan, sila klik. Sekiranya tiada, sila nyatakan tiada atau pilih atau klik tiada. Seterusnya kita pergi kepada maklumat penjaga utama dan kedua. Okey, di sini maklumat pemohon yang telah dipaparkan adalah maklumat padanan daripada APDM, dan jika terdapat maklumat yang tidak lengkap, tidak tepat, sila berhubung dengan pihak sekolah untuk kemaskini maklumat. Dan maklumat yang telah dipinda dalam APDM akan dikemaskini dalam sistem permohonan ini secara automatik. Bukan kita isi, tapi dia memang diambil terus. Okey, dia memang link terus ke APDM. Seterusnya akan keluar maklumat pentaksiran bilik darjah iaitu PBD. Okey, ibu bapa atau pemohon boleh isi PBD, result PBD berdasarkan subjek yang telah terpapar. Okey, sila lengkapkan maklumat tahap penguasaan bagi semua mata pelajaran tahun 6 dan maklumat PBD ni adalah yang telah dikemaskini sehingga 31 Ogos 2020. Seterusnya untuk mengisi maklumat aktiviti sukan dan co-curriculum. Okey, ini perlu rujuk pada PJSK, iaitu maklumat PJSK untuk kepimpinan dan tugas-tugas khas. Okey, sila nyatakan apa tugas anda di sekolah, sama ada pengawas ke, ketua pengawas ke. Seterusnya maklumat sukan dan permainan. Untuk tahun ini jenis sukan permainan apa, jawatan tertinggi dan peringkat penyertaan, sama ada peringkat daerah, sekolah, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Juga sama maklumat kelab persatuan, maklumat badan beruniform. Okey, bagi pencapaian khas iaitu bermula tahun 4 ataupun tahun 5, tahun 6. Cari atau pilih yang paling tinggi, pencapaian yang paling tinggi. Peringkat antarabangsa ke paling tinggi. Okey, pilih kat situ. Seterusnya maklumat pentaksiran psikometrik. Okey, kita perlu rujuk keputusan psikometrik yang terkini yang telah diberi untuk mengisi maklumat ini. Okey, tak boleh main tam je. Memang ada keputusan yang terkini. Okey, setelah isi boleh klik untuk hantar permohonan ataupun kemaskini. Seterusnya kita pergi kepada pemilihan sekolah khusus. Kita boleh pilih 3. Kita boleh buat 3 pemilihan sekolah, sama ada sekolah SBP ataupun sekolah menengah agama. Okey, sama ada kita nak pilih SBP, SBP, SMKA ataupun SBP, SBP, SBP ataupun SMKA, 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 terpulang pada kita. Okey, sebagai contoh, pertama, pilihan sekolah pertama kita pilih SBP, sekolah berasrama penuh. Okey, kita klik kat sekolah berasrama penuh. Untuk berminat mengikuti 2 program DLP. DLP ni maksud dia belajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Okey, siapa yang berminat boleh klik ya. Kalau yang tidak berminat, klik tidak. Okey, pakej mata pelajaran iaitu pakej sains, agama dan tahfiz model ulul albab. Okey.
untuk yang memilih sekolah menengah agama, pakej mata pelajaran yang ditawarkan adalah agama dan tahfiz model ulul albab. Ada 2 saja. Okey, kalau SBP ada 3, sekolah agama ada 2 pakej. Okey, kemudian kita pilih negeri mana yang kita nak dan nama sekolah SBP mana. Dia dah tersenarai, cuma kita hanya tekan kita buat pilihan yang betul. Dan juga jarak dari rumah ke sekolah, anggarkan saja. Okey, seterusnya bagi pilihan sekolah kedua pun sama. Juga pilihan sekolah ketiga pun sama. Okey, cuma tak boleh pilih nama sekolah yang sama. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pilihan pusat PKSK. Okey, untuk menjawab ataupun menduduki ujian PKSK yang akan ditetapkan tarikh dan masanya nanti. Okey, pertama anda perlu pilih negeri pilihan. Macam kita Terengganu, pilih Terengganu, pilih pilihan Kemaman, dan pilihan pusat PKSK pilih kalau Kemaman kita ada 4 pusat PKSK. Okey, iaitu pusat ni adalah sekolah, nama sekolah yang akan kita pergi untuk mengambil ujian PKSK nanti. Okey, pilih yang mana yang anda nak pergi. Okey, nak pergi menghadiri ujian. Okey. Okey, dah selesai, klik untuk hantar permohonan. Bila kita klik untuk hantar permohonan, akan keluar perakuan pemohon seperti ini. Okey, dengan ini saya mengaku bahawa semua maklumat dan keterangan yang dinyatakan adalah benar dan tepat. Sekiranya terdapat maklumat dan keterangan yang tidak benar, permohonan ini akan terbatal dengan sendirinya. Okey, klik. Kedua, bersetuju bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melalui BPSBP berhak menawarkan pakej mata pelajaran dan SBP atau SMKA bukan pilihan. Klik. Dan yang ketiga, tidak pernah terlibat dalam kesalahan penyalahgunaan dadah atau jenayah. Kena klik 3 kotak ini, baru boleh klik untuk hantar permohonan. Kemudian akan terpapar status pengisian permohonan. Okey, kalau tadi kita nampak semua status ini pangkah merah, dan sekarang kita boleh tengok status ni dah bertukar menjadi hijau. Bermaksud semua maklumat yang diperlukan telah lengkap. Okey. Kalau dah berpuas hati, boleh klik untuk cetak borang permohonan. Nampak perhatian kat sini. Dia kata cetakan boleh dibuat sehingga tarikh tutup permohonan. Okey, maknanya selepas tarikh tutup permohonan dah tak boleh cetak lagi. Jelas ya? Yang berminat untuk mengikuti Sekolah Seni Malaysia, anda boleh memohon di laman web sm.moi.gov.my. Permohonan bermula dari 21 Ogos sehingga 20 Oktober 2020. Berikut merupakan senarai Sekolah Seni Malaysia, iaitu di Johor, Sarawak, Kuala Lumpur, Perak dan juga Sabah. Permohonan untuk ke MRSM juga telah dibuka, iaitu bermula 24 Ogos 2020 hingga Disember 2020. Untuk memohon, anda boleh melayari laman web www.mara.gov.my. Okey, setakat itu dulu dari saya. Sekian, terima kasih. Bye.